A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama untuk kita teruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim. Minta maaf, nota tak bagi lagi. Okey. Jika apa minta maaf jelah. Okey, baik. Jadi kita hari tu sampai pada bab yang kitab taharah, sedang bincang berkenaan bab kitab tentang hari tu tentang wuduk, sifat wuduk. Kemudian kita bincang berkenaan dengan tajuk sekarang hari ini yang dah masuk dari tu, bab kelebihan memperelokkan wuduk dan menjaga solat, kelebihan memperelokkan wuduk dan juga memelihara terhadap solat yang difardukan. Jadi kita bincang itu, dan dalam hadis yang 174 kita dah baca Ibnu Uthman bahawa beliau telah meminta tahur ni bekas air untuk penyucian, air untuk bersuci. Faqala, lalu dia kata, sami'tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah bersabda, ma min mar'in muslim, tidak ada mana-mana individu muslim tahduruhu salatu, hadir padanya waktu solat, fayuhsinu wudu'aha, lalu dia elokkan wuduk dia, wuduk solat berkenaan, wa khusyu'aha, khusyuk, dan kita bincang tu khusyuk tu apa, wa ruku'aha, dan juga rukuk, mana tertib dalam masalah rukuk sujud tu, ambil masa, take your time, jangan gapah, jangan nak lari-lari cepat. Tidak adalah dibuat macam ni melainkan kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub, ia menjadi penghapus bagi apa sebelumnya daripada dosa-dosa. Ini dosa yang dia ada sebelum dari itu akan dihapuskan. Malam yu'ti kabiratan, selama mana dia tidak melakukan, tidak mendatangi sebarang dosa besar. Wa zalika, dan ini tawaran ini ataupun benda ini ad-dahra kullahu, sepanjang tahun, tak ada musim tertentu. Ni yang kita terangkan itu. Kita kata kalau ikut dari segi masalah penghapusan dosa, bukan bulan Ramadan saja, bulan-bulan lain pun masih kita dapat benda berkenaan, bukan limited pada bulan Ramadan. Tetapi bila kita perhatikan dekat sini dalam hadis ni, maksudnya bulan Ramadan tu kita bincang itu adalah bulan istimewa Allah Taala berikan untuk kita tawaran, dimudahkan kita, diberikan kita ni jauh daripada syaitan, diikat daripada mengganggu kita. So ringan sikit Ramadan. Bulan yang lain daripada Ramadan ni kita nampak berat sikit sebenarnya, walaupun tawaran itu masih berjalan. Tawaran masih berjalan. Solat subuh berjemaah, isyak berjemaah, kita malas juga. Sedangkan waktu tersebut, kalau dia kata orang tu solat isyak berjemaah, subuh berjemaah, nescaya dia akan dapat bangun sepanjang malam, kan? Walaupun tak qiyam pun dia dapat pahala sepanjang malam. Kan dia kata, jadi maksud dia macam juga hapuskan dosa, Ramadan itu datang dia sebagai penghapusan dosa setahun, tapi dalam masa yang sama ibadat-ibadat lain selepas itu masih lagi memberikan kesan yang sama. Macam wuduk wuduk yang kita bincangkan ini, Nabi kata perbuatan orang tu bila wuduk dengan elok, kemudian khusyuk dia, rukuk dia jaga, benda tu akan menjadi penghapus dosa bagi apa sebelumnya, selama dia tak buat dosa besar. Dan itu adalah untuk sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan tertentu saja. So maksudnya sebab kenapa kita kata musim ibadah itu ada, Allah Ta'ala pilih, lebihkan hari tertentu untuk kita beribadah, dan Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk beribadah pada waktu lain tanpa sebarang sekatan. Tapi bila datang pada musim-musim tawaran ni, kita kejar. Ni 10 awal Zulhijjah tak lama lagi, sila kejar. Kan nanti kadang-kadang orang tu tak sibuk pun, puasa Arafah pun tak langgar, tak kisah, sunat je. Kan dia tidak nampak benda tu besar. Sedangkan 10 awal Zulhijjah tadi, macam datang dalam hadis Bukhari, Nabi kata tidak ada mana-mana hari dunia yang paling orang sukai amalan soleh dibuat di dalamnya berbanding dengan hari-hari yang 10 itu awal Zulhijjah. Nabi kata, para sahabat kata, dia kata, ya Rasulullah, takkanlah lebih baik, lebih Allah sukai berbanding jihad fisabilillah. Nabi kata jihad fisabilillah pun takkan boleh menyamai hari berkenaan, kecuali orang yang keluar dengan harta dia, nyawa dia, dan juga mati, pulang dia pergi berjihad fisabilillah tapi tak pulang bawa apa-apa daripada keluar tadi. Maksudnya dia matilah, keluar bawa harta dan juga nyawa, tapi mati fisabilillah. Orang itu saja yang amal dia tadi orang lebih sukai bandingkan orang yang beramal 10 awal Zulhijjah. Adapun 10 awal Zulhijjah punya amalan, tidak ada mana-mana hari lain lebih orang sukai banding hari tersebut. So jadi, tapi perasan tak orang tak berapa nak
Sebab apa orang tak nak? Bukan pasal tawaran tu bohong, tapi kerana korin kita lepas. Ramadan korin kena ikat. Tu semua orang macam kan, semua masuk je awal Ramadan kan, semua rasa dengar je azan laju kan. Sekarang dengar azan nantilah besoklah kan, besoklah dia nantilah dia nanti. Tapi kalau Ramadan kan cepat. Jadi musim ini masih berjalan kan, masih berjalan. Jadi orang, setiap manusia kena kejar. Tapi bila yang dalam hadis yang kita baca sekarang ni, berjanji untuk tajuk orang yang mengelokkan wuduk dia, jaga solat dia, wuduk dia, mana khusyuk dan juga rukuk dia, dan itu menjadikan penghapusan bagi dosa selama tak datang dosa besar. Tak datang dosa besar, dia akan menjadi pembersihan bagi dosa dia. Okey, sambung hari ni. Baik. 175. An Humrana Maula Uthman. Daripada Humran Maula Uthman, orang bawah Uthman lah, mana orang hamba ataupun orang bawah jagaan Uthman. Maksud dia itulah maula. Kita kata maula dua maksud. Maula maksud tuan, maula maksud hamba. Okey. Humran maula Uthman qala, beliau berkata, Ataitu Uthman bin Affan. Aku datang kepada Uthman bin Affan biwudu'in, dengan bekas air wuduk. Bekas air wuduk. Dia bukan wuduk, wadu. Jangan salah baca Wadu, dengan bekas air wuduk. Fatawadda'a, lalu dia pun wuduk. Lalu dia pun berwuduk. Thumma qala, kemudian dia berkata. Inna nasan, sebenarnya orang ramai, manusia orang ramai, yatahaddatsuna an Rasulillahi ahaditha, menceritakan daripada Rasulullah SAW beberapa hadis, beberapa cerita. Ada aku dengar macam-macam cerita orang dengar. La adri ma hiya, aku tak tahulah apa dia, apa yang dia cerita tadi. Mana aku tak pernah tahulah benda tersebut. Illa melainkan anni ra'aitu Rasulullahi, anni, bahawa aku, sesungguhnya aku, ra'aitu Rasulullah, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadda'a mithla wudu'i hadha, telah berwuduk seperti wudukku ini. Tawadda'a nahwa wudu'i hadha, telah wuduk seperti mithla wudu'i hadha, telah wuduk seperti wudukku ini. Thumma qala, kemudian baginda sallallahu bersabda, man tawadda'a hakadha, sesiapa yang berwuduk macam ni, macam yang ditunjukkan tu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan apa yang telah lalu daripada dosa-dosa dia. Wa kanat salatuhu wa mashyuhu ilal masjidi nafilah, dan menjadilah solat dia dan perjalanan dia ke masjid, menjadilah solatnya dan perjalanannya ke masjid nafilatan, sebagai ibadah sunat. Mana tambahanlah, nafilah, tambahan kepada apa yang diberikan daripada wuduk tadi. Mana wuduk macam wudukku ini, kemudian dia akan berikan kat situ kelebihan, seperti mana macam dikatakan yang solat tadi menjadi penghapus bagi menjadi tambahan saja. Okey. Maksud dia bahawa wuduk tadi tidak meninggalkan kepadanya sebarang dosa. Maksud dia, jadi mana apa yang datang tadi, solat dan juga jalan tadi adalah tambahan untuk amal. Maka oleh kerana jadi apa yang dia buat, dia selepas tu solat, pahala tambahan ke atas pengampunan. Pasal matlamat asal kita beribadat, masalah asal kita beribadat dan sebagainya, kita kan sebut 3. Takwa, hapus dosa, keampunan Allah. Actually bila orang tengah beribadat je, yang dia kena kejar dia beribadat dia 3 perkara ni je. Jangan cari benda lain. Whoever ibadat, cari benda lain. Nak kaya ke, nak terbang ke, nak sampai Mekah tanpa dilihat oleh orang ke, kan? Benda tu adalah salah. Maka orang telah tersesat. Kerana Allah Ta'ala sendiri mengisytiharkan bahawa ibadat adalah untuk 3 perkara tersebut. Bahkan Nabi ajar pun ibadat untuk 3 perkara tersebut. Tidak ada benda lain. Bahkan kita kata, memang kita berkali-kali kita terangkan hadis Nabi SAW yang menyatakan, Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan ibadat ini, dia bukanlah beri faedah pada Allah Ta'ala, dan bahkan juga tidak menjadikan kita masuk syurga pun. Maksudnya ibadat ini bukan setakat ukuran sebenarnya. Memang dia akan, dalam ibadat itu ada yang bantu kita, tapi ibadat itu sendiri kita buat bukan untuk kita bayar pada Allah Ta'ala, bagin. Pasal kalau kita ibadat banyak mana sekalipun, takkan sama dengan satu nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Nikmat mata ke, nikmat telinga ke, nikmat berkata-kata ke, nikmat faham.
tak gila kan. Kalau orang gila kan mana ada dapat nikmat tersebut. Tuan-tuan sekalian dapat nikmat berkenaan. Orang cakap kita faham. Itu semua nikmat yang tak ada siapa. Kita kata banding ibadat kita buat ratusan tahun pun takkan boleh menyamai satu nikmat Allah Ta'ala berikan. Meaning that kita kata kalau nak bayar segala benda Allah Ta'ala beri pada kita dengan ibadat kita buat, tak tara pun tak cukup. Tak cukup. Hatta kita puji Allah Ta'ala pun takkan sampai pujian kita tadi kepada bentuk macam tu. Tu sebab bila ada orang sering baca pada imam-imam masjid ni, tak tahu lah nak tegur macam mana. Ada imam masjid saya tegur, dia tukar. Ada separuh tu buat tak tahu je. Okey. Kan biasa orang suka baca Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azim sultani. Itu tak kisahlah. Tapi yang tu, yang dia hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Actually apa yang disebut adalah Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Hamdan hamidin, pujian ini adalah pujian orang yang muji. Hamdan syakirin, pujian orang yang bersyukur. Hamdan yuafi ni'amahu, pujian yang membalas terhadap nikmatnya. Bukan nikmatnya. Wa yukafi'u, dan memadai. Mazidah, tambahan Allah Ta'ala. Ini tambahan Allah Ta'ala bagi, pujian ni cukup dah. Jadi mana ada pujian yang boleh sampai tahap tersebut? Kita bilang, hitung pun, kalau kita kata kita katalah kita nak memuji Allah Ta'ala berdasar hitungan apa yang kita dapat, kira daripada nikmat kita dapat, semua sekali tak boleh berhenti. Matahari, bulan, oksigen, pokok, kita kena berterima kasih pada semua benda. Semua benda, oksigen, even bakteria, ada bakteria pun, Alhamdulillah saya bakteria ada. Alhamdulillah. Nak kira benda tu tadi tak, untuk kita hidup. Kan saya pernah terangkan, saya kata kita nak bernafas, kita silap. Kita ada perut. Kalau tak ada perut, tak guna kita makan. Faham tak? Di sini kita makan sedap kat sini je. Mana ada orang tu tengah perut tu, tengah proses, oh sedapnya kan. Mana ada kan? Sedap rasa kat sini je. Reseptor rasa kita sampai sini, sampai tekak je. Lepas tu mana rasa dah. Jadi maksud dia sedap sampai sini. Tapi manfaat makanan tadi tak berguna untuk kita makan, melainkan kita ada usus. Tempat di mana nutrien kita makan tadi masuk dalam darah, dihantar seluruh badan. Betul atau salah? Betul. Okay. Yang belajar, yang tak faham angguk je. Okay. Nak fahamkan kita sinilah pasal kalau kita tak guna kat tapak tangan ni, pakcik kecil manis yang tak guna kat tangan nanti meresap ke dalam tangan. Takkan meresap. Faham Okey, pasal walaupun kita kata sel-sel badan kita ialah boleh menyerap air, tapi dia tak serap nutrien. Tak ada macam sapu-sapu dekat situ gula, macam, kecil manis sebab apa? Gula. Macam orang pergi kerja kat kilang gula tak pernah kena kecil manis Faham Okey, pasal dia kena masuk ikut saluran tadi. Kena masuk ikut usus. Maksudnya apa benda kita makan hanya akan diproses dan sebagainya, lepas tu masuk dalam badan kita, jadi makanan tadi untuk jari kita, kuku kita, rambut kita sebagainya, kulit kita, lepas masuk ikut usus kecil kita. Usus kecil kita tadi, dia kira sedut, tak berguna kita makan kalau tak ada usus. Tapi tak guna ada usus kalau darah tak mengalir. Ada darah, ada usus tapi darah tak mengalir. Kekal kat situ. Makanan masuk gluk keluar. Gluk keluar. Kan? Tak guna juga. Perut ada tapi tak ni. Okey. Darah nak mengalir perlu pada jantung. Betul? Pada jantung. Kalau jantung tak ada, darah tak mengalir. Jantung nak berdegup, mengepam darah, perlu pada oksigen. Tak percaya tutup hidung. Tutup hidung. Mati yang salahkan saya. Okey. Maksud dia benda tadi kita tutup hidung dan jantung berhenti. Dia tak boleh tak dapat oksigen baru, dia senyap. Okey. Oksigen kita sedut, sustain, masih tak hilang. Kita duduk macam ni tiap hari pakai, bakar, masak dan sebagainya, sentiasa ada. Bergantung pada pokok. Kalau pokok berhenti buat fotosintesis, tak bolehlah akan ada oksigen baru. Bahkan macam kita terang itu kan, kita ni kan, dia kata karbon dioksida tu kan best je aku. Okey. Kan dia ambil air, pokok ambil air, masuk dalam daun tu air tu masuk, disedut daripada udara karbon dioksida, karbon tu dia ambil masukkan dalam air. Jadilah karbohidrat. Lebihan air yang tak pakai dibuang keluar, naik ke udara dan oksigen keluar sekali. Everyday. Itu yang kita kata lawak bila kita makan benda sedap tu, karbohidrat tu, it's actually karbon campur hidrogen campur oksigen. Try buatlah. Kalau rasa bijak sangat, ambil air letak dalam karang, beli arang, ketul, tak ni goncang. Siapa boleh jadikan gula jumpa saya.
Begitu hadiah Nobel. Serius. Kalau orang tu berjaya buat, boleh hadiah Nobel. Sampai sekarang ahli sains di barat sibuk nak buat. Tak boleh. Makanan anda tak boleh buat. Simple je, tapi macam itulah. Nak menceraikan tadi, pokok je boleh buat. Okey. Pokok nak buat fotosintesis perlu matahari. Kan? Tak ada matahari, dia tak buat kerja tadi. Bahkan terbalik, dia akan buat apa? Dia akan ambil oksigen, buang karbon dioksida kat waktu malam. So, dia ambil balik nutrien mana tadi, dia uraikan balik, dia gunakan, dia pakai pula. Okey. Matahari kita nak berfungsi dengan betul, perlu kepada jarak yang betul dan sebagainya, bergantung pada sistem solar kita. Pasal graviti yang ada tadi pada semua planet tadi, semua tadi kena tepat. So untuk dia berfungsi dengan betul, jarak dia, bahkan umur dia pun bergantung dengan tajuk tadi. Dia nak bergerak dengan betul dan sebagainya, perlu kepada galaksi seluruhnya. Maka kita lihat, kita punya ni kan ada pasang surut air dan sebagainya kan. Lepas tu bumi keliling matahari, matahari dengan bumi dan bulan kelilingi dalam galaksi. Galaksi kita pula bergerak dengan galaksi-galaksi lain. Everything essentially tepat. Kalau rosak satu benda kat atas tu, beri kesan pada galaksi kita, beri kesan pada sistem solar kita, beri kesan pada matahari kita. Pasal matahari kita dekat sangat tak boleh, jauh sangat tak boleh. Pasal dia radiasi yang keluar matahari tadi untuk kena daun, radiasi dia kena tepat. Terlampau panas, daun hangus, tak jadi. Terlampau kurang, tak cukup panas, tak boleh nak pecahkan fotosintesis tadi. So kena tepat. Jadi kalau dia kata rosak galaksi kita, rosak sistem solar kita. Sistem solar kita rosak cahaya matahari yang sampai. Cahaya matahari rosaklah pokok punya fotosintesis. Rosak fotosintesis pokok, rosaklah oksigen punya kandungan. Kadar oksigen rosak, kita tak boleh bernafas. Tak boleh bernafas, jantung tak berdegup. Jantung tak berdegup, darah tak mengalir. Darah tak mengalir, tak guna ada perut. Nak perut tu, kita kata nak syukur perut je. Tak lagi syukur berkenaan dengan mata. Tak lagi syukur berkenaan dengan telinga. Tahu tak? Kita nak mendengar, kita perlukan kepada udara. Dalam vacuum, tak ada udara, sound tak bergerak. Sebab biasa kalau dekat kampung-kampung orang Arab kan, pagi-pagi tu bila panggil, suara macam ada mikrofon. Ketika tu masa udara masih lagi masih tak panas kan, jadi dia berat. Bila tengah hari panggil, tak dengar. Macam jadi tengah hari masih tak rasa apa. Pasal ketika tu udara dah ringan. Ketika malam sejuk, udara berat. So, jadi nampak tak? Macam tu sekali keadaan dia Allah Ta'ala jadikan. So nak syukur pada satu. Nak start dengan apa? Nak start dengan apa? Lidah. Rasa. Kuku tak ada, tak boleh garuk. Saya percaya, try lah, tak ada kuku. Kan, gitu-gitu gesel kat dinding. Kan, jadi konsep dia sekarang ni, tak ada siapa ada kemampuan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan bentuk yang paling baik. Allah Ta'ala je tahu. Kita cakap Alhamdulillah tu dah merangkumi segala-galanya. Tapi bila orang tu sebut macam tadi lah, kita kata hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kata-kata ni overstating. Saya kata, mata datang mana? Saya try carilah. Saya kata, apa hal orang pakai benda ni? Arwah pak saya pun imam kan, dia pakai benda ni juga. Saya pun hafal doa, saya baca benda tu. Tapi lepas tu saya cek balik rupanya, tarikat Ahmadiyah punya, guru punya ajaran. So, dia tarikat punya. So, jadi ada orang terlibat dengan tarikat, start baca ni, orang lain dengar sedap. Sedapnya doa kau. Pinjam. Yang ni pinjam, sebar-sebar, last sekali semua orang semua baca. Tanpa faham maksud. Tanpa faham pengertian tu salah. Wording tu salah untuk mengatakan puji-pujian yang membalas balik pada segala nikmat Allah Ta'ala. Gila ke? Mana boleh? Lepas tu kita tak ada benda. Pasal kita kata syukur kita ni tadi takkan boleh. Ibadat kita buat takkan boleh mencukupi untuk membalas apa nikmat Allah Ta'ala bagi. Walaupun biji mata kita. Pasal mata kita nak berfungsi. Dia bukan mata je. Perlu cahaya. Cahaya perlu matahari. Perlu kepada udara. Dia relate. Pigmentation, pigment colour. Kalau semua Allah Ta'ala takkan pigment ada kat dunia ni, dia tak adalah nampak colour. Semua macam putih je kan. Putih black and white kan. Tak ada. Allah Ta'ala jadikan, Maha berkuasa Allah Ta'ala jadikan benda berkenaan. Kita punya mata ni nak berfungsi, bukan dia saja, perlu matahari. Sebab spektrum cahaya mata kita nampak spektrum yang tertentu. Tak nampak spektrum lain. Tak nampak infrared. Infrared ada cahaya, tapi kita tak nampak. Kalau nampak cahaya tu berbelang-belang, kita begitu ngelak. Kan orang tengok remote control, kan. Even radio wave kita tak nampak. Kalau nampak ni jenuh. Uish, ini kena kepala aku, rosak otak aku. Kan? Nanti orang accident ke ada yang lain sebab apa? Sebab orang tu nampak radio wave danggar kepala dia. Masalah juga. So, jadi Allah jadikan mata kita nampak benda tertentu sahaja. Color tertentu sahaja. Spektrum tertentu sahaja. So, dengan sebab itu kita kata, mata kita kan tak nampak haba. Ada binatang nampak haba. Nampak tak? Allah Ta'ala dia agihkan dengan betul. So, when kita nak sebut, kata syukur atas benda berkenaan, bukan satu benda, bersepah. Satu dunia ni. Satu alam. Kita nak syukur satu benda pada badan kita, kita kena syukur sampai keseluruhan.
apa yang ada. Macam kita kata relate kepada masalah apa, masalah oksigen, masalah tadi pokok tadi kan, fotosintesis. Air tak masuk lagi. Air kita tak masukkan, kita cuma bincang berkenaan udara je. Kita bincang berkenaan air, kita bincang naik ke atas, tak bincang bawah tanah. Menunjukkan bahawa tak ada siapa boleh beribadat cukup untuk balas segala Allah Ta'ala berikan. Yang sebab itu kita kata ibadat ini sebenarnya asal dia bukan untuk terima kasih Allah Ta'ala saja, bahkan dia kena ketaatan semata-mata. When you do it, actually di situ zahirnya kehambaan kita. Bukan berkenaan dengan tajuk masalah balasan. Allah Ta'ala tak perlukan ibadat kita. Kita tak sembah dia maha kaya. Tak sembah pun dia maha kaya. Kita kufur pun dia maha kaya. Kita ibadat pun tak tambah kerajaan dia. Mana tak ada keramat apa bila manusia. Macam ini bukannya dewa Greek. Dewa-dewa Greek ya. Kan Zeus dan sebagainya di dalam mitos Greek tu. Mitologi Greek, orang-orang Greek, mereka menyangka bahawa Zeus dan sebagainya, kalau anda kata tak disembah, dia binasa. Bahkan sekarang tak ada, sebab dia berhenti disembah. Berhenti disembah. Sekarang mana dia Zeus? Tak ada dah. Sebab apa? Dah ada orang tak sembah dia, jadi dia habislah. Dia perlu kepada sembahan manusia supaya dia terus kekal ada. Allah Ta'ala tak perlukan pada kita. Kita ada pun dia dah ada. Kalau Adam AS datang bila? Dia buat. Kan lepas jin, lepas malaikat, lepas dunia dah siap. Sejak tak ada dalam diri kita ni, bukan Allah Ta'ala perlukan kita. Tak ada kita pun Allah Ta'ala tetap maha berkuasa. Hatta kalau kita kata nak jauh sikit, tolak supaya jangan sampai orang salah faham. Pasal dia kata kalau tidak kerana Muhammad takkan diciptakan alam ini. Ini orang yang suka Nur Muhammad ni kan. Dia kata takkan diciptakan alam ni kalau tak ada, bukan kerana Muhammad tak dicipta alam ni. Siapa cakap? Allah Ta'ala cakap. Allah Ta'ala kata maha kaya. Dia maha kaya. Bahkan dia kata dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tentang tajuk ni, sekejap nanti kita ni balik ayat tu. Yang kita kata benda berkenaan bukannya masalah apa, kita kata tanpa hilang penghormatan Rasulullah SAW. Ini hak mutlak Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh dekat itu interfere berkenaan dengan tajuk ni. Jadi secara asasnya bila kita kata ibadat itu untuk apa? Ketakwaan. Supaya kita belajar bertakwa. Allah Ta'ala suruh kita bertakwa, rasa dia sentiasa perhatikan kita. Dia beri ibadat yang mendahir kepada kita rasa takwa. Kemudian ibadat itu untuk apa? Penghapusan dosa. Itu datang dari hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa semayang 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa bagi apa di antaranya, bila jauhi dosa-dosa besar. Kemudian disebut umrah ke umrah, penghapus dosa bagi apa di antaranya. Barang siapa haji, tidak cakap lucah, tidak buat jahat, maka dia balik seperti hari dilahirkan oleh ibu dia. Semua datang dalil-dalil tadi menunjukkan bahawa berkenaan apa? Ibadat itulah penghapusan dosa. Yang terakhir, ibadat itu sebagai cara manusia terdapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala cinta sama manusia tadi bila dia buat benda yang Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala akan sayang dengan tersebut. Macam Nabi SAW menyatakan hadis yang sahih. Nabi kata Allah Ta'ala kata wa ma yataqarrabu 'abdi ilayya, tidak mendekatkan seorang hamba tu beriku ahabba, lebih Allah Ta'ala sukai berbanding taqarrubi ilayya mimma aftartu alaihi, berbanding apa yang aku fardukan dia buat. Ini yang aku fardukan dia buat, dia cuba dekat diri kepadaku dengan benda berkenaan, itu paling aku suka. Itulah paling aku suka. Allah Ta'ala nyatakan. Dan bila orang sentiasa buat benda-benda sunat, Allah Ta'ala kata aku akan sayang. Seorang hamba tu akan berterusan buat perkara sunat sehingga aku sayang dia. Jadi tajuk benda fardu dan benda sunat tadi adalah benda yang mendatangkan kepada kita cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada diri kita. So konsep itu yang kita patut kejar, bukan kejar lain. Sebab kenapa ibadat ni bukan rezeki. Pasal rezeki kita, para sahabat semayang lagi banyak dari kita, tapi ada miskin. Kan ramai yang miskin, bukan ada miskin, ramai yang miskin. Ramai yang tak berduit, ramai yang tak ada sekian. Tapi diorang rajin semayang, rajin ibadat, lebih rajin dibanding kita. Tapi pasal dia bukanlah syarat ibadat itu untuk pembalasan bagi Allah Ta'ala bagi pada kita bagi apa? Barang-barang duniawi ni. Untuk ukhrawi ya, untuk duniawi tidak. Itu pun Allah Ta'ala janjikan apa dia akan bagi. Jadi apa Nabi cerita dalam hadis ni, bila Nabi kata apa, bila orang tu wuduk dengan wuduk macam wuduk gini, Nabi kata Allah Ta'ala hapuskan apa dosa yang telah lalu, dan solat dia dan jalan dia ke masjid adalah jadi nafilah, tambahan ke atas apa?
keampunan yang telah diberikan. Dan apa, naflu maksud asal dia adalah ziyadah. An-naflu maksud asal dia adalah ziyadah, tambahan. Sebab kenapa solat nafilah, solat nawafil, solat-solat tambahan. Solat-solat tambahan. Tambahan ada, tambahan ke atas yang fardu. Fardu, kemudian dan tambahan yang lain sunat tadi dipanggil nawafil. Okey? Faham okey. Jadi hadis ini, hadis yang kita baca ni menunjukkan bahawa wuduk ini, okey, wuduk ni secara bersendirian menjadi penghapusan dosa. Dan ini sambung dengan hadis berikutnya kita akan baca yang terakhir sekali nanti, juga memberikan pengertian yang sama. Juga di bawah tu, yang bawah akan datang memberikan pengertian yang sama. Pengertian yang sama Macam hadis yang bawah tu yang kita kata yang hadis 176. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah SAW, man atamma al-wudu'a, barang siapa menyempurnakan wudu, man atammal wudu'a, barang siapa menyempurnakan wudu, kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas-salawatul maktubatu kaffaratun lima bainahuma, maka solat yang 5, solat yang fardu tu, solat 5 yang fardu tu adalah penghapus dosa bagi apa di antaranya. Wuduk macam mana yang diperintahkan. Jadi ada datang wuduk ni tadi menguatkan untuk menjadi solat itu sebagai penghapus dosa. Tapi hadis Uthman yang awal tadi memberikan kata apa? Wuduk itu sendiri adalah apa? Penghapusan dosa. Solat dia, jalan dia ke masjid adalah tambahan bagi kebaikan bagi diri dia, bukanlah penghapusan bagi dosa. Dia kata hadis ni kalau bersendirian memberikan pengertian bahawa wuduk itu boleh menghapuskan dosa secara bersendirian. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis yang akhir kita baca nanti, apabila berwuduk seorang hamba muslim lalu dibasuh wajah dia, keluar daripada wajah dia semua kesalahan yang dilihat dengan dua mata dia. Demikian juga bila Nabi SAW menyatakan dalam hadis tersebut akhir dia kata sehingga orang tu keluar daripada wuduk tadi bersih daripada dosa-dosa. Bersih daripada dosa. Okey, dua hadis yang kita baca ni bercanggahan dengan hadis Uthman yang awal, yang gandungan dia bahawa penghapusan dosa tadi terhasil dengan wuduk apabila solat dengan solat fardu yang sempurna dengan rukuk dan sujud dan khusyuk dia. Faham tak? Yang solat hadis pertama kita baca tu kan, dia berikan gambaran bila orang siapa yang datang je solat fardu, dia apa? Elokkan wuduk dia, khusyuk dia dan juga rukuk dia. Ada banyak, dia bukan satu benda tapi digandingkan dengan benda lain. Bukan solat saja, bahkan solat tadi kena dibaiki juga, bukan hanya setakat wuduk itu. Solat itu pun kena jaga juga. Jadi dia kata dalam hadis sebut bahawa barulah benda berkenaan akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Jadi kat sini mungkin ada orang akan nampak, kejap kata wuduk saja. Ada kata tak, kena gabungkan dengan solat dengan bentuk betul. Ada kata tak, solat itu pun kena ada syarat-syarat dia, tambahan daripada segi khusyuk dan sebagainya, rukuk yang bertertib dan sebagainya, yang dengan tamakninah barulah jadi penghapusan bagi dosa. So mana satu? Okey. Dekat sini para ulama bahaskan, dia kata dekat sini ada dua, yang gabungkan ini ada dua perkara. Pertama, dikendaki dengan hadis ni, mana hadis yang datang umum tadi, iaitu dijadikan masukkan di hadis yang dah kata wuduk itu penghapusan dosa, itu adalah umum. Dikhususkan atau diikat sifat karakteristik kan wuduk saja, kena digandingkan dengan ibadat yang betul, barulah dia menjadi penghapusan bagi dosa. Kalau dia kata wuduk saja tapi solat tak khusyuk, maka dia akan tidak memberikan kesan yang sama. Kesan yang kuat tadi hanyalah berlaku dengan dua-dua tadi. Mana ini umum, ini mengikat wuduk tadi tanpa ni. Ni mutlak, mana wuduk saja. Tapi sekarang ni tak, wuduk campur dengan keadaan tersebut. Itu pendapat yang pertama. Ada yang kedua mengatakan bahawa dikendaki dengan maksud kita kata kenapa yang ini kata wuduk saja boleh, yang ini tak ada wuduk dan solat. Bahawa sesungguhnya itu bercanggahan. Kalau kita kata boleh dikatakan, para ulama menyatakan bahawa boleh dikatakan benda ini bercanggahan bagi keadaan setiap orang. Tak sama bagi setiap orang. Mana ada orang lepas dengan wuduk saja, ada orang lepas dengan wuduk dan solat dia. Okey. Kenapa? Dia kata kerana apa? Kerana tidak boleh jauh dekat sini. Kerana apa? Kerana banyak di kalangan orang yang berwuduk tadi, ada yang wuduk dalam keadaan sedar, ada yang wuduk dalam keadaan tak sedar. Tahu, wuduk macam dah cukup syarat. Ada wuduk tu ketika dia wuduk tadi, dia tahu ini arahan Allah Ta'ala, dia sedar perbuatan dia tadi kerana arahan Rasulullah SAW dan juga perintah Allah Ta'ala. Dia ada yang sedar, dia tak sedar. Macam ni lah, kita kata macam ni. Orang yang sedar ketika semayang,
dia nak hapuskan dosa dia dengan semayang tadi. Dia sedar semayang dia ni untuk penghapusan dosa, dia ada connection dengan Allah Ta'ala ketika tu. Macam tu juga dengan wuduk. Orang yang faham wuduk dia tak ada pembersihan dosa, ketika dia sapu muka tadi, dia ingat apa yang dia buat dan dia sedar apa yang dia buat. Dengan orang yang ambil geluk lari. Ada juga kan. So, jadi itu sebab konsep yang berbeza. Tu bahkan kita kata cara Osman tunjukkan wuduk tadi, itu yang terbaik. Kalau orang tu nak buat faham supaya setiap kali dia berwuduk dia sedar ini arahan Rasulullah SAW, dan Nabi janjikan dengan ini ada penghapusan dosa. Dan kejar maksudnya niatkan dengan setiap kali berwuduk tadi untuk hapuskan dosa-dosa yang kita ada. Sedar bahawa wuduk tadi basuh muka ni berharapkan bahawa terkeluarlah segala dosa-dosa yang dilihat dengan mata, tanpa baca doa khas. Ini saya dah faham pula baca doa khas pula. Allah mabawi wudu. Actually perbuatan ni Syiah punya sebenarnya. Syiah yang biasa amalkan benda ni. Istighfar pun tak payah. Tak payah ya? Tak ada macam apa dah. Cuma sedar buat apa. Kalau mulut cakap pun tak faham bahasa Arab, masalah juga. Yang biasa kan orang cakap mulut kan, tapi hati dia goyang. Hati dia ke sini, tengah-tengah basuh muka tu, kejap lagi nak pergi tengok wayang ni. Sekian ni lewat sini, lewat jam ni, cepat ni. Dia actually ada macam tu. Some people is like that. Kan kita kata tak ada kesedaran. Dia kena tahu bahawa setiap ibadat kita buat, tolong jaga tertib, tolong jaga ketenangan ketika ibadat tadi. Sebab kenapa kita kata nak sedar, rasa Allah Ta'ala perhatikan sebagainya, itu adalah benda yang kita kena buat. Kadang-kadang orang tu buat dengan gopoh gapah. Nabi tak pernah ajar ibadat gopoh gapah. Bahkan Nabi kata al-anatu minallah, tenang-tenang itu daripada Allah Ta'ala, wal ajalatu minasyaitan, dan gopoh gapah itu daripada syaitan. Tenang-tenang dari Allah Ta'ala. Ustaz, tapi ada orang kata dia sembahyang tu laju sebab kalau dia slow dia mana gilanya? streaming. Tak tu mana gila. Maksud saya kata mana gilanya sebab apa? Macam mana pahaman itu tak pernah para sahabat gerti? Dan macam mana benda tak pernah keluar dari para sahabat, datang kita ada idea macam tu. Kononnya macam nak apa, konten dia, contoh dia konten dia punya kepala dia clear untuk 5 minit je. Kononnya siapa ajar? Mana maksud dia meditasi dia lah tu kot. Dia buat meditation. Ingat apa? Ingat Allah kan? Macam mana? Salah lah kan. Ini kita tak pernah Nabi ajar solat dengan gopoh gapah. Bahkan Nabi kata al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan. Mana tenang-tenang itu daripada Allah Ta'ala, gopoh gapah itu daripada syaitan. So ikut tu je, bukan kerja gopoh gapah. Dan maka actually kalau dia kata orang tu dia ajar dia untuk perlahan-perlahan dalam solat tadi, dia akan sedar, dia rukuk, dia sujud, dia sekian, rasa kehadiran Allah Ta'ala perhatikan dia, rasa hadir dalam hati dia tu. Jangan dia kata dia buat gopoh gapah takkan rasa, percayalah takkan rasa Allah Ta'ala perhatikan dia. Tu sebab keluar tu mengumpat juga kan. Salah lah, kita tak boleh. Jadi kan sebab itu kita kata sebenarnya buat benda berkenaan. Jadi memang orang tadi macam dikatakan oleh para ulama, dia kata ada benda ni ikut kadar masing-masing. Ada orang sedar, ada orang tak sedar. Okey, jadi kata ikut keadaan orang. Okey? Kerana apa? Dia kata kerana apa, tidak ada kejauhan apa pada keadaan apa, sebahagian orang-orang berwuduk ni terasa dia hadir. Jaga adab. Okey, dan juga menyempurnakan. Ada adab yang menyempurnakan dia buat. Okey? Dan apa yang benda tadi secara keseluruhan akan mendatangkan wuduk itu sendiri menjadi sebab tersendiri untuk penghapusan dosa. Pasal hadirnya jiwa dia ketika mana dia berwuduk tadi boleh menyebabkan wuduk tadi mendatangkan apa? Pembersihan dosa. Khas wuduk tu sendiri dah cukup. Yang datanglah pada dalil hadis yang berikutnya, solat tadi untuk tambahan kebaikan saja. Dosa dia dah dibersihkan, so solat tu tambah meningkatkan lagi dia punya kebaikan. Okey, itu je. Okey. Dan banyak orang dan dikata banyaknya orang yang berwuduk tidak terhasil baginya seperti itu. Normally orang berwuduk dia kelang kabut, apa lagi imam dah Allahu akbar, dia pun kelang kalibun. Ini tak sempat ni, cepat ni. Sedangkan kita tahu bahawa apa kita sempat kita semayang. Apa kita terlepas, apa sempat kita semayang. Apa terlepas kita tambahlah. Tu je. Itu yang Nabi SAW ajar. Tapi kita rasakan macam tapi terlepas Fadilat manakah lebih besar berbanding mematuhi Nabi? Ya, tapi Nabi kata, Nabi kata benda berkenaan, tapi Nabi juga kata benda ni. So pakailah nombor 2. Dia pakai nombor 1 je, berkenaan dengan kelebihan takbir bersama imam. Betul. Tapi yang Nabi sebut ni, jangan gopoh gapah ni pun Nabi juga sebut, bukannya Ustaz Adli sebut. Faham tak? So jadi dua-dua kena pakai. When you are actually early, that is the best. Bukan kata duduk belakang sekali, biarlah orang dah takbir baru bangun. Salah lah. Ada pakcik tunggu orang dah nak takbir baru dia bangun. Sebab apa? Dia kata relax, cool. Dia kat sekolah dulu budak gangster duduk belakang bas, kan, dia lambat keluar, dekat dalam masjid pun buat panggil sama.
Kenapa tak tahu? Pergilah saf depan tu. Takut jadi imam ke? Orang tak kena jadi imam, tahu dah pakcik-pakcik tak betul. Masalah betul kadang-kadang. Kan? Pakcik-pakcik tak kuat, tak pandai. Orang tahu dah. Doktor saya takut. Imam dah ada dah. Imam ada pun dia untuk. Pergilah penuhkan saf. Slow. Kalau kat tanah Arab mampuslah dapat saf pertama tu, memang kita kena berebut. Orang tu datang kita dah duduk, dia masuk juga dalam tengah. Kita nak ni kan, kita kata orang berebut nak saf pertama. Kita ni kat Malaysia ni, saf pertama tu kosong je. Saya ada sekali kat Masjid Ghufran. Kita panggil pakcik tu mari depan. Tak apa. Aku macam ilah illallah. Lepas tu dia tunjuk kipas. Apa masalah kipas? Kan? Agak bukan. Tak, dia rasa lemas kot, wallahu alam, dengan kipas. Wallahu alam ya ke tidak. Kadang-kadang perasaannya kat rumah aircon 24 jam. Ngada kat dalam masjid je gitu. Pergilah saf pertama. Kan kita kalau kita awal, itu kalau orang awal. Kalau orang yang lewat, dan lewatlah. Buat cara lewat. Siapa awal, itu sunnah dia. Siapa lewat, ini sunnah dia. Lepas duduk ajaran Nabi, kita kata patuh Nabi dan kata-kata arahan baginda. So baginda kata jangan gopoh-gapah. Jangan gopoh-gapah lah. Nak kerja apa? Kalau lewat, jangan semayang lah. Dah sampai. Tapi terlepas jemaah. Ya, kebaikan juga. Still, you actually still inside. Tajuk tadi pasal apa? Mematuhi arahan Rasulullah SAW. Takkanlah mematuhi arahan Rasulullah tadi mengeluarkan anda daripada fadilat. Lebih keluar. Sebab apa? Nabi arahkan. Macam Nabi arahkan boleh terkeluar? Tak, bila Nabi arahkan itu dalam lah. Masih masuk. Bahkan niat kita tadi boleh menyebabkan kita betul dapat fadilat yang takbir pertama pun dengan niat yang betul. Contoh macam kesakan lintas dan sebagainya bagi kita terlewat. So kita akan dapat fadilat yang sama. Sengaja malas lain cerita lah. Okay, teman-teman tak boleh buat apa lah. Tapi kalau kata memang kita ada alasan munasabah, kenapa terlambat? Okay, jadi maka benda tersebut akan, walaupun kita semayang terlewat mana sekalipun, imam dah bagi salam, kita datang masjid semayang pun masih dapat fadilat yang sama. Bukannya hilang fadilat tersebut. So jangan langgar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dia kata banyak amat sedikit orang yang terhasil untuk dia keadaan tersebut. Maka dengan situ orang-orang yang sikit saja dia punya kehadiran hati dia akan menghapuskan bagi pihak dia dosa-dosa ini dengan apa? Himpunan wuduk dan solat. Wuduk dan solat. Kena wuduk dan solat barulah boleh hilangkan. Pasal mungkin dia punya jiwa tadi tidak sekuat macam yang pertama. Okey. Jadi maksud dia dan tidak ditentangkan ditolak pertentangan di atas apa kita bincangkan ni dengan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang menyempurnakan wuduk dia sebagaimana Allah perintahkan, dan solat fardu dia adalah penghapusan bagi dosa ni apa di antaranya. Kenapa barang siapa yang mengkhas kepada perkara-perkara wajib saja daripada wuduk, maka wuduk dia memang seperti diperintahkan oleh Allah Taala. Macam Nabi SAW pernah bersabda pada seorang lelaki Arab Badui, dia kata tawaddu' kama amarakallah, wuduklah kamu seperti diperintahkan oleh Allah. Lalu dibuat pengertian ayat tadi kepada wuduk lah, macam kita terangkan, macam dulu kita bincangkan, memang ada pendapat para ulama membasuh anggota wuduk yang rukun itu dah memadai. Tapi kita kata still Nabi sendiri sebut benda tersebut, tapi kefahaman dia adalah praktikal. Saya memang saya setuju kalau dia kata orang tu nak pakai basuh anggota wajib je. Apa? Muka, tangan, kepala, basuh kaki, habis. Okey, dia nak itu saja. Tak ada masalah. Tapi kita kata kurang bagus, kurang elok. Bahkan kerana Nabi SAW nyatakan dalam hadis yang lain hadis yang lain berkenaan dengan masalah meratakan wuduk dan sebagainya, Nabi suruh kalau boleh benda berkenaan berlaku macam baginda SAW arahkan. Tapi kita kata kerana ada dalil macam Sunan Nasa'i daripada Rifa'ah bin Rafi'. Beliau berkata Nabi SAW telah bersabda, innaha, sungguhnya, lam tatimmu salatu ahadikum, tidak sempurna solat seorang kamu hatta yusbighul wudu, sehingga dia meratakan wuduk, meratakan air wuduk. Kama amarahullahu ta'ala, macam Allah Ta'ala perintah kepada dia. Jadi kat sini datang fayaghsilu wajhahu, lalu dia basuh wajah dia. Wa yadayhi ila mirfaqain, dua tangan dia ke siku. Wa yamsahu bi ra'sihi, sapu pada kepala dia. Wa rijlaihi ila al-ka'bain, dan dua kaki dia sehingga ke buku lali. So dia sebut pada ni ringkas pada itu saja. Cuma macam diterangkan oleh para ulama daripada yang lain yang mengatakan bahawa berkumur-kumur, masuk air hidung dan sebagainya, mesti dia kata bila Nabi sebut berkenaan basuh wajah, ini masuk dalam wajah. Bila telinga, sapu kepala, ini masuk dari kepala. So maksud dia kena faham macam tu. Pasal yang datang ini umum, lafaz ini didetailkan oleh hadis yang lain. Hadis Osman yang tunjukkan wuduk Rasulullah SAW tu,
itu ataupun apa hadis Sauban yang tunjuk wuduk Rasulullah, itu dikatakan detail bagi apa yang umum. Detailkan. Buat itu lebih bagus daripada hanya splash muka, splash tangan, kepala dan kaki. Lebih sempurna. So, mulut kita di antara tempat di mana kita nak baca Quran dan sebagainya, kita nak supaya mulut kita ni bersih. Jadi antara benda yang kita kena buat ketika wuduk adalah kena kumur lah juga. Nak tak nak kena kumur. Kena masuk air dalam hidung. Kan? Jadi itu antara benda penting kita kena laksanakan. Bahkan apatah lagi kalau kita kata pembasuhan wuduk ini sebenarnya adalah simbolik bagi pembasuhan dosa-dosa atau punca-punca dosa. Faham tak? Dia sebenarnya macam disebut oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi dan kitab beliau Hujjatullah Al-Balighah. Dia kata wuduk ini, dia kata para ulama bahaskan berkenaan dengan kenapa wuduk ni basuh muka. Kentut kat punggung, tak basuh punggung, basuh muka, kan? Kenapa basuh muka, kenapa basuh tangan sebagainya? Dia kata para ulama menyatakan, dia kata kerana ini tempat punca dosa. Nak berdosa, orang tu kena lihat dengan mata, hidup dengan hidung, cakap dengan mulut, apa lagi? Dengar dengan pegang dengan telinga. Satu kata dengar dengan telinga, kan? Fikir dengan kepala, pegang dengan tangan, langkah dengan kaki. Contoh kalau kita orang tu nak dedah belakang baju, dia macam pakai baju, dia dosa lah. Dedah dosa dengan belakang badan dia. Tangan dia yang gatal. So tangan dia yang dedahkan, bukan badan dia macam sendirinya, bahu dia. Mana buat dosa dengan bahu? Kan orang iklan zaman sekarang pelik-pelik. Iklan ketiak lah. Iklan ubat ketiak kan. Ubat ketiak dan sebagainya. Tunjuk semayang mandi gitu-gitu. Baik tak usah pakai tu. Haram tu, kan? Mana tak usah pakai. Bila asalnya pakai tutup malu. Pasal apa? Kulit parut. Lepas pakai lotion tu, kulit tak parut lagi. Dedah sini. Gila ke? Apa dia ajar kat televisyen tak faham. Nak supaya anak-anak kita beradab, nak supaya bangsa kita ni ada bangsa yang sopan, tapi televisyen tayang macam tu, kenapa? Ni kadang siapa kena orang televisyen cakap sikit, tak faham bahasa ke? Kan? Kita paling tak logik bila kita kata jadilah bangsa bersopan, jangan hindarilah benda tak bermoral. Patut yang gitu tak pasal. Faham tak? Tak, konsep yang salah kita kata. Lepas tu kita kata macam kita kata benda-benda sebut. Nak berdosa bahu tadi, tangan yang buka. Kan? Nak tayang ketiak tadi, tangan yang selak. Kalau dia tutup badan dia, tak ada kan nampak lah ketiak dia. So itu sebab kita kata untuk berdosa tadi yang dibasuh kawasan itu, perasan tak? Mana berdosa dengan bahu? Nak dosa dengan lutut, kaki kita. Kita kena langkah. Kalau duduk diam kat sini, selagi tak melangkah pun, tak sepak, dia tak sampai. Kan? Sepak dengan tak tahu lah orang belajar jurus. Sepak dengan jurus. Mana sampai? You have to walk. You have to talk. You have to look. You have to hear. Kena jadi benda tu, buat. So anggota yang dipakai untuk buat dosa tadi, itulah dia. Itulah anggota-anggota dia. Dari pembasuhan anggota tersebut lebih layak macam mana yang Nabi tunjukkan. Sebab punca-punca dosa termasuk telinga. Kalau kita ambil sini je, tak telinga dan tak kenalah kawasan berkenaan. Sedangkan ini antara punca dosa. Punca-punca dosa pada badan kita. Tempat masuknya dosa dalam badan kita ni. Ni antaranya. Ni kepala tu bagi kita buat macam Nabi. Kalau buat bukan macam Nabi SAW buat, then separuh je lah. Half of it. Half lagi? Half lah. Half cukup lah kot. Buatlah yang sempurna. Ada masa apa? Sibuk sangat ke? Kena perang ke? Tak kan? Tak perang pun. Dia ambil ringkas kenapa? Air tak cukup? Tak juga. Menjejih air. Yelah kadang-kadang kena catur air kan? Sekarang kena tak catur air. Dan bila time tak catur air, tak ada pula sibuk wuduk dengan betul pun. Dan bila dia tengok, ni payah ni air nak wuduk ni. Ustaz Adli ajar dah. Kena wuduk ni, air kena catur, masalah ni. Padahal air kita ajar untuk wuduk banyak ni je. Bukan banyak sangat pun. So faham tak konsep apa tentang tajuk amal tadi, tajuk apa wuduk tadi, ataupun tajuk dia menjadi pembersihan tadi. Maksudnya kita kata ambillah macam mana Nabi tunjukkan, kerana itu yang terbaik, okey. Dan apa menjaga, maksudnya maksudkan dengan itu adalah menjaga segala adab-adab yang menyempurnakan, yang dijaga yang secara tak langsung penjagaan adab tadi mendatangkan dalam hati dia apa? Kesan kepada pemerhatian Allah Ta'ala. So bila time dia basuh muka tadi tanpa panggil apa? Culas, tanpa curi-curi. Tahu curi-curi? Kalau orang nampak buat sempurna. Orang tak nampak kan? Itu macam budak-budak budak-budak kecil kadang suruh semayang, tahu tak semayang dia ambil air basah kepala. Nanti tidur balik. Mak datang, oh basah kepala semayang dah ni. Tahu tak cerita ni? Cerita betul ni. Okey, kisah dia. Pasal faham tak konsep dia?
masa kita membina dalam masalah wuduk tadi apa? Menjaga pemerhatian Allah Ta'ala ke atas kita. So that every time kita basuh tadi, tanpa sebarang apa? Curi-curi. Macam orang solat curi-curi lah. Solat orang yang mencuri. Orang yang mencuri ni adalah orang yang semayang, dia tak jaga tertib dia. Macam juga masalah tolak ninah dia tak ada, dia panggil solat mencuri-curi. Dapat lari, pendekkan lagi, ringkas lagi. Kalau kena 10, tinggal 2 tak apa. Kalau 10 second, kalau 2 second tu buat 2 second. Dia selagi boleh pendek. Macam mana masalah wuduk tadi? Kalau dia kata orang tu menjaga dengan sepenuhnya, maka tidak mustahil jadi seperti yang Osman nyatakan bahawa wuduk itu jadi pembersihan secara bersendirian. Dan semayang dia lepas tu adalah sebagai apa? Sebagai tambahan kepada kebaikan. Adapun kalau orang tu bukan berbentuk macam tu ibadat dia, maka dia perlukan kepada keseluruhan ibadat tadi untuk mencukupkan keadaan dia. Okey. Okey, sambung. 176 kita baca dah. 177. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, dahulunya bagi dia bersabda, as-salawatul khams, salat-salat yang 5. Salat-salat yang 5. Wal jum'atu ilal jum'ati, Jumaat ke Jumaat. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan ke Ramadan. Semua benda berkenaan. Mukaffiratul lima bainahun, penghapus dosa bagi apa yang diantaranya. Penghapus dosa bagi apa yang diantaranya. Idza tanabal kaba'ira, bila dijauhi dosa-dosa besar. Okey? Mana kalau selagi mana pasal dosa besar ni, dia tidak akan boleh dihapuskan kecuali dengan taubat. Kita kata macam, kalau kita nak bincangkan macam para ulama nyatakan, dosa besar ni macam batu besar yang menyekat laluan sungai dan sebagainya. Yang kita kata kalau kita siram air biasa takkan apa-apa jadi. Alih batu besar berkenaan, barulah longkang tu kita kata simbah air sikit sebaldi pun dah cukup untuk menghilangkan daun-daun yang lekat. Kita kata ada batu besar dekat situ, maka selagi mana tu takkan berikan kesan apa-apa. So jadi kita kata kerana dosa-dosa besar ni tadi takkan boleh dibersihkan kecuali dengan taubat. Takkan dengan taubat. Okey? Yang kita kata apa, dan dengan menjauhi balik benda berkenaan, berhenti dan tinggalkan. Taubat ni adalah kita menyesal, kemudian tinggalkan, dan juga kita tinggalkan amal berkenaan. Itu dah taubat. Dia bukan dengan solat khas dan sebagainya. Okey? Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 31. An-Nisa 31. Allah Ta'ala nyatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. In tajtanibu, jika kamu menjauhi kaba'ira, dosa-dosa besar, ma yang tunhauna anhu, kamu dilarang daripadanya. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang daripadanya, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan hapuskan daripada kamu kesalahan-kesalahan kamu. Jauhi dosa-dosa besar, kami akan hapuskan segala kesalahan-kesalahan kamu. Ini kesalahan kita ada akan dihapuskan dengan mudah. Tapi dosa besar tak dialihkan, maka tidak akan berlaku. Kena buat dulu taubat kena dibuat sentiasa. Tinggalkan apa yang kalau terjadi buat lagi, taubat lagi, tinggalkan lagi, berazam lagi untuk tinggalkan. Kemudian kalau taubat, buat lagi. Mana taubat lagi. Dia bukannya macam 3 kali taubat tak terima taubat dah. Siapa punya mazhab saya tak tahu. Tak serius. Macam mana ni, macam masyarakat kita ni macam sampaikan separuh orang berdosa tadi, terus berdosa. Sebab apa? Dikatakan ada suara kepada dia ke, ataupun fahaman dia yang syaitan nak masukkan, bahawa dah salah alang dosa, berdosa terus. Tuhan tak akan ampunkan dah. Dah berkali-kali taubat ni, Tuhan tak suka taubat main-main dipanggil. Taubat main-main. Sedangkan kita tahu dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, bila seorang hamba tu berdosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah Ta'ala kata, hamba ku tahu ke dia ada Tuhan yang menghukum dengan dosa dan mengampunkan, aku ampunkan untuk hamba ku ini. Tak lama lepas tu dia buat dosa lagi. Ada kata dosa yang sama, ada kata dosa lain lah, dosa pula lagi. Lepas tu dia pun taubat Allah Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala ulang lagi, hamba ku tahu ke dia ada Tuhan yang menghukum dengan dosa dan mengampunkan dosa, aku ampunkan hamba ku ini. Kemudian dia dosa lagi, kali ketiga dosa pula. Lepas tu dia bertaubat lagi. Lepas tu Allah Ta'ala kata, hamba ku tahu dia tahu ke dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan menghukum dengan sebab dosa, untuk kali yang ketiga. Biar hamba ku buatlah apa yang dia nak, aku ampunkan untuk dosa-dosa dia. Maksud dia, hamba ni adalah rutin dia sentiasa
Bukan. Sentiasa minta ampun setiap kesalahan. Mana ada manusia tak berdosa? Semua manusia berdosa. Kita akan ada dosa setiap hari. Marah orang, kan bila kita tengah bawa motor ke kereta ke, orang masuk mengejut. Mulut cakap bodoh. Mulut keluar bodoh kan. Mulut kita mula menjebil kan. Balik rumah sekian sebagainya, yang isteri kata suami, yang seorang lelaki ke mak bapak dan sebagainya, atau suami sakiti isteri, semua sekali itu dosa. Kan dengan jiran kita ke perli-perli dan sebagainya, benda berkenaan adalah benda yang akan menyebabkan dosa. Okey? Maka kadang-kadang sebahagian tadi adalah benda yang kita doubt pada Allah Ta'ala, kita ragu terhadap Allah Ta'ala pun ada juga, pun dosa juga. Jadi sekarang ni dosa sentiasa ada. Tapi nak hilangkan dosa berkenaan, kita kata ni yang datangnya, kita sentiasa minta ampun Allah Ta'ala. Dan masalah masyarakat kita ni, bila sebut Nabi minta ampun Allah Ta'ala 100 kali tu, dia ingatkan lafaz tu, the word, bukan the act. It's actually bukan the word. Word tu tadi kita kata buatlah bahasa Melayu ke, atau bahasa Inggeris ke, atau bahasa Arab ke, sama saja. Tajuk dia adalah minta ampun, bukannya berkenaan dengan tajuk lafaz itu. Ada orang kata, habis tak lafaz Astaghfirullahalazim, sama ke kelebihan seperti ya Allah ampunkan aku? Saya kata yang disuruh apa dia? Nabi minta ampun. Pasal dalam hadis yang datang, Nabi kata, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marrah. Aku benar-benar bertaubat, minta ampun Allah dan bertaubat kepadanya 100 kali. Sehari 100 kali. Maksudnya minta ampun. Terjemahkan hadis betul-betul. Bukannya aku sebut astagfirullah. Nabi kata aku minta ampun kepada Allah. Kalau anda kata anda orang Melayu dan cakap bahasa Arab tak faham mana, ataupun cakap tu tak ada rasa dalam hati, cakaplah bahasa Melayu. Ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah maafkanlah aku, ya Allah aku bersalah, sebut. Ni tidak, mulut tu tak astagfirullahalazim. Lepas tu kena berlagu pula. Astaghfirullahalazim. Oh, dia seronok je. Wah, sedapnya lagu ni. Kan? Apa hal? It's not about the lafaz, tak? Kadang-kadang orang tu jadi sayu sebab bunyi suara tu. Bukan sebab dosa dia faham. Tak faham tak? Ada orang yang menangis ataupun terasa sebab environment. Bunyi, waktu, hening dengan suara macam kan sedih je. Lepas tu ngalir air mata. Tapi sebab apa? Sebab sedih suasana, bukan sebab dosa. Tu sebab kenapa saya kata tolonglah, kalau boleh janganlah guna bahasa Arab kalau anda bukan orang Arab. Tak betul, pasal faham pasal benda tu pengisytiharan anda kena isytihar pada Allah Ta'ala. Dia kata yang tiap kali berdosa minta ampun. Mana maksud dia? Hamba itu tahu dia ada Tuhan yang akan menghukum dosa tadi, yang menyebabkan dia melafazkan untuk ya Allah ampunkanlah aku bersalah baru ni, ya Allah aku buat benda sekian. Lafazkan. Dia tahu ada Tuhan yang akan mengampunkan dan menghukum kerana dosa yang dia buat. Mengampunkan dosa, menghukum dengan dosa yang dia buat. So dia tahu Tuhan tu ada, dan Allah Ta'ala beri pengisytiharan. Tuhan hamba aku ni tahu ke dia Tuhan yang menghukum dosa, menghukum dengan dosa, menghapuskan dosa. Maksudnya Allah Ta'ala sembang para malaikat, dia tahu tak? Dia tahu tak benda ni? Dia tak nampak aku. Dia macam mana dia tahu, dia faham benda ni? Bahkan every time dia buat salah, astagfirullahalazim, ya Allah, aku salah, aku berdosa. Bukan astagfirullahalazim yang mulut yang biasa tu, tak. Astagfirullah yang maksud dia faham pengertian dia. Sebab kata kalau payah sangat bahasa Melayu, Arab tak masuk, cakap bahasa Melayu. Cakap Melayu je. Buatlah minta ampun Allah Ta'ala, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunkanlah aku. Buat sebut 100 kali. Itu maksud sebenar yang difahami, yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Bukan maksud dia dengan apa? Kita sibuk astagfirullahalazim tapi hati kita lalai. Kan sebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dengan lagu pula astagfirullahalazim kan. Kalau hilang kaset tu, tak boleh istighfar hari ni. Kalau tak ada ustaz tu, ustaz tak ada dah. Dan kalau ustaz tu mati dah, lagi tak istighfar langsung. Masalah juga. So konsep dia bukan masalah lafaz. Masalah apa? Konten kata-kata tu. Apa kata-kata tu berkenaan maksudkan? Itu yang kita kena nak. Bukan lafaz kan kita tak faham. Kita faham maksud dia. Astaghfiru, aku minta ampun. Allah Al-Azim, yang maha perkasa, yang maha agung. Aku minta ampun pada Ta'ala yang maha agung. Aku minta ampun Allah Ta'ala yang maha agung. Itu lafaz dia. Astaghfiru, kan belajar fi'il madhi, fi'il mudhari' kan? Ghafara, mengampunkan. Istaghfara, minta ampun. Belajar dah. Belajar dah. Okay, faham So jadi konsep dia, benda tu kena faham. Jadi dia itulah pengertian asal. Mana bila orang tu disebut dalam hadis berkenaan, dia kata apa? Idza jitanabal kaba'ira, bila jauh dosa besar. Pasal dosa besar ni perlukan kepada taubat. Taubat tidak dibuat, maka dosa besar tadi menyekat daripada dosa-dosa kecil yang dihapuskan oleh ibadat-ibadat lain. Bahkan kita lihat orang yang masih kekal dengan dosa besar,
dia payah nak bertaubat pun. Bahkan actually dia kalau ibadat pun makin teruk, makin tidak sekian, makin tak jaga, tak ada rasa pun dia berkenaan salah, berdosa, tak ada. Dia akan kekal. Tapi kalau dia sekali dia bertaubat dari dosa besar, barulah lepas tu dia akan flush. Dia mudah semayang, mudah ibadat. Dia ringan ibadat bila dia bertaubat. Sebelum ibadat, taubat tu akan payah. Sebelum taubat, ibadah itu akan berat. Sebelum taubat, ibadah menjadi berat, menjadi payah, sukar. Hati dia sentiasa dikacau oleh syaitan supaya kata, mana boleh Tuhan tak ampun dah, banyak kali dah kau dosa ni, biarlah masuk neraka, ala-ala masuk neraka teruslah. Dan ada dulu kawan saya buat lawak, dia kata, dia buat lawak, lawak ni lawak bangang sebenarnya. Sebab apa? Dia kata apa? Kalau korang, dia kata, orang tu nak terkeluar daripada nak ni, dia buat lawak, tapi lawak ni tak sepatutnya disebut. Saya ceritakanlah. Kalau tu pasal lepas tu saya jawab balik. Apa dia cakap? Dia kata ini. Dia cakap bunyi Terengganu sikit, dia cakap tu. Dia kata awak, dia kata mu kalau, dia katalah cakap bunyi Terengganu, tapi saya tak ingat bahasa Terengganu dia. Dia kata ini, engkau kalau kau nak terlepas daripada neraka, boleh, dia kata. Engkau buat jahat paling teruk. Sampaikan bila Allah Ta'ala murka pada kau, campak teruk sangat dalam neraka tu sampai terlepas keluar. Dia kata itulah, lawak kan. Tu saya jawab. Saya kata kau kena buat benda, boleh. Saya kata boleh. Tapi kau kena buat benda yang lebih teruk daripada Firaun. Sebab Firaun sangkut. Kan? Raja Nabi Ibrahim sangkut. Kaum ni orang kafir, orang Abu Lahab sangkut. Kan? Sangkut. Mana dimurkai oleh Allah Ta'ala, tapi sangkut. Kan Abu Jahal tak terkeluar pun. Jadi kau tak ada lepas. Kata, kalau kau boleh keluar, buat jahat tinggi daripada orang, mungkinlah kepada kalian tadi ada. Tapi korang takkan dapat buat lebih teruk daripada orang. Lebih teruk daripada ni orang-orang yang kita sebut Firaun dan sebagainya. Takkan boleh. Ribuan manusia dibunuh sebagainya. Tak boleh. Sangkut. Dia sangkut, korang sangkut juga. Dia kata, tu jangan ngada, dia kata. Sebab tak ada benda berkenaan, takkan terlepas benda berkenaan. Faham Okey. Sambung sikit lagi. Lawak yang tak sepatut dibuat. Okey. 178. An Abi Hurairah, dapat Abu Hurairah anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, idza tawadda al-abdul muslimu, bila berwuduk seorang hamba yang muslim, awil mu'minu, atau yang beriman, dan riwayat yang lain datang dengan lafaz ni syak perawi hadis tu rasa either this one or this one, tapi pengertian dia tidak jauh lari. Dia cuma tak ingat sama ada yang dikatakan kepada dia bukan sahabat Nabi Yang rasa perawi yang syak ni lewat bawah lagi. Tabi'in bagainya, dia orang terlupa mukmin atau muslim. Idza tawadda al-abdul muslimu, bila berwuduk seorang hamba yang muslim, atau al-mu'minu, yang beriman. Berwuduknya seorang hamba muslim atau yang beriman, faghasala wajhahu, lalu dibasuh wajah dia, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', akan keluarlah daripada wajahnya setiap kesalahan yang dilihat kepadanya, yang dia lihat kepadanya dengan dua matanya bersama-sama dengan air tersebut, ataupun ma'a akhir qatratil ma', bersama dengan titisan air yang terakhir. With the last drop of the water, akan jatuhlah semua sekali dosa-dosa dia bersama dengan air yang terakhir menitis daripada muka dia. Ini yang jadi kes kenapa sebahagian para ulama mazhab Syafi'i tidak menggalakkan air wuduk tadi dilap dengan kain, dikeringkan, sebab dosa akan gugur bersama dengan titisan terakhir daripada tu. Makin lama makin banyaklah yang turun. Itu fahaman mereka. Tapi kita kata benda berkenaan, kalau dia kata orang yang tinggal di macam Mesir dan sebagainya, yang dia cuaca tadi agak ni sikit kering, dia lepas wuduk tadi, kalau dibiarkan lama kering sendiri, dia akan merekah dan mula gatal. So jadi pengiringan dengan kain awal-awal is baik, dan buat. Jangan pula pergi pakai idea berkenaan dengan tak boleh. Bukan, hadis ni bukan datang maksud anda kena biarkan air itu lama dekat badan anda supaya gugurlah bersama dengan air tersebut, atau akhir air tersebut dosa-dosa yang anda buat. Tak. Mana kalau ada apa air itu dikeringkan, sama jugalah fadilat yang sama. Dan terangkan bahawa segala air yang datang tadi akan menghapuskan dosa-dosa dia. Faham? Okey. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'. Dan apabila dia membasuh dua tangannya,
keluarlah daripada dua tangannya setiap kesalahan yang telah digenggam ia genggam oleh dua tangannya, jari ke, pipe ni ke, yang ini ke, ni kau umpat ini ada juga ni. Biasa kita ketek kan, tekan kan, kutuk orang sebagainya ada. Lepas kan zaman cyber lagi dahsyat. Semua orang keluar fatwa macam fatwa dia. Fatwa ini, fatwa itu dan sebagainya. Kan gini kita kata apa, orang baru ni kata apa? Tidak menolak tidak minta ampun, tidak taat pada sultan, tapi tak nak ikut sultan. Boleh lawak cakap. Saya bagi saya lawak orang saya cakap macam ni. Saya hormati polis tapi saya akan langgar jalan raya punya. Macam tu lah, apa benda guna cakap yang tu? I hormat polis tapi saya akan langgar pun arahan dia. Apa benda masalah tu? Kan you don't want to obey, just say you don't want to obey. Jangan main ayat. Pelik-pelik ni mengarut. Kan mana satu-satu lah, one. Kalau tak taat cakap tak taat. Tu je. Minta ampun tuanku, saya takkan taat tuanku. Saya gelak lah orang macam ni. Tak faham. Kan kenapa? Jadi actually apa benda tangan kita taib, jadi kita sekian semua sekali dosa kan. So bila kita berwuduk tadi akan keluarlah dosa-dosa berkenaan dengan ma'al ma' dengan air berkenaan, au ma'a akhir qatratil ma' atau bersama dengan titisan air, titisan terakhir air tersebut. Air tu menitis. Tu yang jadi kes. Kita wuduk je jatuhlah bersama tu. Jangan pula dia orang ternjih kat muka kita. Hush, dosa kau ni bagi kat aku kenapa? Tak ada, bukan macam tu pula kan. Apa dosa pula jilat kat muka. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, air wuduk baginda ni, basahan tangan wuduk tu Nabi sapu pada orang yang sakit dan sebagainya. Tak salah. Untuk kita ni kan, air wuduk tadi kan, kita wuduk kemudian wuduk basahan kita macam anak kita demam ke sapukan, tak ada masalah. Pasal Nabi SAW buat macam tu. Ya. Mungkin Nabi SAW lebih praktikal sebab Nabi adalah berkat semua sekali. Tapi dari segi asasnya air wuduk tadi tu tak adalah menjadi najis. Untuk kita kata, "Hish, dah kotor ni pergi letak kat orang." Kan? Apa tak senonoh ni kan? Dah kotoran-kotoran tangan kau pergi letak kat orang. Tak. Di kotoran dosa ni adalah bagi orang tersebut. Tapi air tadi tidak berubah. Air itu tidak berubah menjadi kotor dan sebagainya. Faham? Okey. Fa idza ghasala rijlaihi, maka apabila dia membasuh dua kakinya, kharajat kullu khati'atin, keluarlah setiap kesalahan, masyatha, dijalankan akannya rijlahu, dua kakinya, ma'al ma' bersama-sama dengan air berkenaan, atau ma'a akhir qatratil ma' ataupun bersama dengan akhir titisan air. Hatta sehingga yakhruju, mana bersama titisan air, sehinggalah yakhruju, dia keluar bersih daripada segala dosa-dosa. Mana tak ada dosa dah tinggal pada dia. Ini yang kita kata hadis ni sama seperti hadis yang pertama kita baca tadi, iaitu apa? Dia memberikan kepada orang tersebut pembersihan. Wuduk itu sendiri adalah pembersihan, bukan hanya setakat bersama solat, tapi wuduk itu sendiri. Tapi banyak kita kata adalah kehadiran hati orang tersebut dalam berwuduk itulah yang menyebabkan dia mendapat janji ini. Jika tidak, terlepas daripada dia janji tersebut. Sebab kenapa manusia ni bila setiap kali dia buat ibadat, hadirkan hati kita, sedarkan diri kita apa kita nak buat ni, apa kita nak kejar daripada perbuatan ini, supaya jangan sampai kita buat just because of orang buat kita buat, kan, follow orang lain. Ini tak boleh, itu salah. Pasal benda tu dah menyebabkan kita punya hati kita gagal untuk bersama dengan ibadat tersebut, dan bahkan kita bimbang melepaskan kita fadilat-fadilat yang disebut dalam hadis Nabi ni. So, Nabi SAW berikan janji macam-macam untuk ibadat kita buat, dan hilangnya kesan ibadat tersebut ataupun janji ibadat tersebut dengan apa? Tidak ada hadirnya hati kita bersama dengan ibadat itu. Jelas? Ada soalan? Tak ada? Tak ada, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi wa alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.